Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam Berita Tiga Dimensi, Institut Pembangunan dan Kecemaran Kepimpinan ILEAD. Inisiatif Perhatian Belia dan Sukan IPBS merangkumkan semua inisiatif dan insentif yang dirangka oleh Kementerian Belia dan Sukan serta inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan melalui pemerkasa dan pemulih bagi membantu dan membela belia dan industri sukan yang terjejas dalam menghadapi pandemik COVID-19. IPBS ini dikawal selia dan dipantau oleh Sekretariat Perhatian Kementerian Belia dan Sukan atau lebih dikenali dengan nama SPIKE. SPIKE berperanan untuk mengendalikan semua inisiatif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui pemerkasa dan pemulih termasuk inisiatif dalaman di peringkat KBS. Bagi mendapatkan penjelasan mengenai Sekretariat Perhatian Kementerian Belia dan Sukan SPIKE ini, kita bersama-sama rakan penyampai Asmida Arifin di Menara KBS. Silakan Asmida. Terima kasih Fiza Ismail dari Studio Berita ILEAD. Baiklah saudara, bersama-sama saya pada ketika ini ialah yang berusaha Puan Ramona binti Muhammad Razali yang merupakan timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan yang juga merangkap pengerusi Sekretariat Prihatin Kementerian Belia dan Sukan ataupun SPIKE. Assalamualaikum Puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Baiklah Puan, mengenai Sekretariat Prihatin Kementerian Belia dan Sukan ataupun SPIKE ini, boleh Puan jelaskan sedikit mengenai pengujudan sekretariat ini, Puan? Baik, sekretariat ini diwujudkan susulan daripada keputusan kerajaan dalam melaksanakan beberapa strategi dan inisiatif untuk membantu golongan rakyat khususnya dari aspek ekonomi kesan daripada pandemik COVID-19 lah. Di peringkat KBS memang kita mewujudkan pelbagai inisiatif bagi membantu golongan pemain industri sukan dan juga belia dalam menangani isu-isu semasa kesan daripada COVID tersebut. Jadi dari segi inisiatif-inisiatif KBS yang kami wujudkan itu, kami merasakan perlu ada satu entiti ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan inisiatif KBS tersebut dari segi aspek-aspek kemajuan, progres dan sebagainya. Jadi susulan itulah SPIKE ini ditubuhkan dari aspek tersebut. Alright, Puan. Bagaimana pula SPIKE ini berperanan untuk mengendalikan semua inisiatif yang telah diumumkan termasuk inisiatif dalaman di peringkat KBS? Seperti yang saya maklumkan tadi, di bawah KBS kita menyelaras 7 inisiatif utama bagi pemain industri sukan dan antaranya ialah seperti Geran Prihatin Industri Sukan atau GPIS dan juga skim pembiayaan industri sukan. Dan dua inisiatif ini merupakan antara inisiatif yang amat popular lah bagi pemain industri sukan untuk menghubungi KBS bagi mendapatkan maklumat lanjut dan juga bagaimana kaedah dan cara-cara bagi mereka memohon bantuan-bantuan di bawah KBS ini. Dan seperti saya sebutkan tadi, fungsi ketiga pula SPIKE ialah untuk memastikan bahawa semua urusan permohonan pemain industri sukan dan sebarang pertanyaan kita dapat uruskan dengan baik melalui pewujudan SPIKE dan pewujudan call center SPIKE ini. Baiklah Puan, yang terakhir, apakah harapan Puan dengan gerak kerja yang dilakukan oleh sekretariat ini bagi membantu industri sukan negara kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19? Peringkat KBS kami berharap sangat supaya SPIKE ini menjadi orang kata penghubung antara rakyat khususnya penggiat industri sukan dan juga golongan belia untuk melahirkan atau menzahirkan apa sahaja isu atau masalah mereka susulan daripada kesan COVID ini kepada kami di peringkat KBS. Dan di KBS kami akan sentiasa membantu menjadi penghubung pada agensi kerajaan lain ataupun kepada syarikat-syarikat atau bank-bank ataupun apa sahaja inisiatif yang kami maksudkan tadi supaya benefit atau kemudahan-kemudahan tersebut dapat disalurkan secara terus kepada penggiat sukan. Terima kasih Puan Ramona sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Berita Tiga Dimensi. Baiklah, turut serta bersama-sama saya juga pada ketika ini ialah Encik Ahmad Jeffrey bin Aziz yang merupakan Setiausaha bahagian dasar dan perancangan strategik Kementerian Belia dan Sukan yang juga merangkap Ketua Urus Setia bagi inisiatif Prihatin Belia dan Sukan. Baiklah Tuan Jeff, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Baik, boleh Tuan Jeff maklumkan bagaimana Urus Setia bagi inisiatif ini berperanan untuk mengendalikan semua inisiatif yang telah diumumkan termasuk inisiatif dalaman di peringkat KBS? Okey, terima kasih atas soalan.
Okey, sebenarnya banyak peranan yang perlu dimainkan oleh Urustia daripada bahagian dasar dan perancangan strategik. Antara peranan utama adalah untuk kita menyelaraskan inisiatif-inisiatif ini mengikut agensi-agensi. Seperti yang kita tahu bahawa inisiatif-inisiatif ini dia adalah berkaitan dengan pelbagai agensi-agensi dalaman. Jadi adalah penting untuk melakukan coordination work antara agensi-agensi berkenaan. Selain daripada itu, kita juga menjadi Urustia Induk ataupun kepada Jawatankuasa SPIKE, iaitu Jawatankuasa Sekretariat Prihatin Industri Sukan yang difungsikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Strategik kita lah. Dan selebihnya peranan kita adalah untuk menyediakan laporan mingguan kepada pelanggan-pelanggan kita ataupun stakeholders kita secara dalaman ataupun luaran, termasuk juga kepada Yang Berhormat Menteri, laporan pada setiap minggu. Baiklah Tuan, kita juga ingin tahu bagaimana Urustia ini akan bertindak apabila menerima permohonan ataupun aduan daripada pengusaha industri sukan dan pihak-pihak yang berkaitan. Aduan dan permohonan ini kita proses melalui apa yang kita panggil sebagai call center, pengujudan call center ini di Aras 6 di Menara KBS ini berperanan untuk menerima semua bentuk aduan dan permohonan dalam bentuk telefon dan dalam bentuk email jugalah. Jadi setiap aduan dan permohonan itu akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkenaan untuk mereka proses. Jadi waktu operasi bagi call center ini adalah pada pukul 8 hingga pukul 8 pagi sehingga 5 petang setiap hari melainkan cuti umum lah. Baik, terima kasih Tuan Jeffrey kerana Sama-sama. sudi meluangkan masa bersama kami di Berita 3 Dimensi. Baiklah, apa yang boleh kita simpulkan melalui temu bual sebentar tadi, penubuhan sekretariat ini dilihat akan berupaya untuk bertindak sebagai badan perunding, penyelaras dan juga penasihat berkaitan inisiatif belia dan sukan serta akan menggalakkan koordinasi kerjasama penyelarasan dan juga pemantauan prestasi pelaksanaan inisiatif ini bersama dengan entiti kerajaan, badan swasta, badan sukan atau juga mana-mana organisasi yang berkaitan. Saya kira sekian dulu daripada saya di sini. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih Asmida Arifin. Melalui temu bual yang dilaksanakan tadi, dapatlah kita rangkumkan bahawa SPIKE berfungsi untuk memastikan penyelarasan, keseragaman informasi, response time, dokumentasi serta syarat dan peraturan berkaitan keseluruhan inisiatif dalam membantu industri sukan menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Semoga usaha murni dari Kementerian Belia dan Sukan ini akan membuahkan hasil dalam membantu dan membela belia dan industri sukan yang terjejas. Sekian dulu daripada saya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Terus kekal bersama-sama kami untuk menyaksikan secara langsung seminar bersempena kempen kesedaran kesihatan mental AILID yang bertajuk Penyakit Mental, Tabu, Tanda dan Tips sebentar sahaja lagi. Semoga kita bertemu lagi. Salam hormat. Assalamualaikum. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda dunia. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri bersama mengharungi demi Malaysia, demi Malaysia, tanah tumpah darahku, biarkan dunia tahu. Demi Malaysia, demi Malaysia, tanah tumpah darahku, takkan terlintas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke program Forum Anjuran Kluster Kerjaya dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami bagi mendengarkan perkongsian yang dibawakan khas oleh Kluster Kerjaya, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Apa khabar semuanya sekali? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Baik, jangan lupa untuk like, komen dan juga share sesi ini bagi kita teruskan untuk bersama-sama hingga ke penghujung program. Hari ini bersamaan 26 Julai 2021 bersamaan dengan hari Isnin dan anda bersama-sama dengan saya Nurul Hayati binti Jamil, moderator anda pada program hari ini. Baik, dalam menyahut kempen bulan Julai yang bertemakan kesihatan mental, Kluster Kerjaya telah pun menjemput dua orang panel yang kita bawa khas untuk bersama-sama dengan kita pada program hari ini bagi mengupas satu tajuk berkenaan dengan kesihatan mental iaitu penyakit mental, tabu, tanda dan juga tips yang akan kita kongsikan untuk sepanjang tempoh 1 jam daripada sekarang insya-Allah. Saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu yang berusaha Dr. Ahmad Rustam Mat Zain iaitu seorang pakar perunding psikiatri daripada Hospital Sultanah Bayah Al-Usta Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Salam, sihat. Baik, terima kasih doktor kerana sudi untuk bersama-sama dengan Kluster Kerjaya AILID. Dan panel kita yang kedua iaitu Puan Anita binti Abu Bakar iaitu Presiden Mental Illness Awareness and Support Association iaitu MIASA Malaysia. Apa khabar Puan Anita? Alhamdulillah, Puan Hayati, apa khabar? Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih kerana kedua-duanya sudi untuk bersama-sama dengan Kluster Kerjaya. Seperti mana yang kita tahu sekarang ini dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sudah melanda negara kita lebih setahun ya daripada tahun lepas dan suasana ini juga membuka pelbagai kemungkinan termasuk isu kesihatan mental yang selama ini menjadi satu stigma ataupun tabu untuk dibincangkan secara umum dalam masyarakat kita. Malah individu yang berdepan dengan isu kesihatan mental ini sering dianggap mengada-ngada ataupun lemah apabila dia cuba menyuarakan keadaan kesihatan mereka. Dan baru-baru ini statistik juga menunjukkan KKM telah pun menerima panggilan telefon sebanyak 44,000 lebih ya sepanjang tahun lepas, tahun 2020 yang membabitkan isu kesihatan mental ini. Dan juga isu ini sememangnya berada dalam kalangan masyarakat kita dan di sinilah inisiatif Kluster Kerjaya di bawah AILID dan juga KBS untuk memberikan awareness ataupun kempen secara berterusan bagi bulan ini. Dan kita adakan program-program yang berbentuk seperti forum, seminar dan juga dialog secara live dan sebagainya untuk menyebarluaskan kesedaran tentang isu ini. Baik, saudara dan saudari sekalian, kami mengalu-alukan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya mempunyai sebarang persoalan, komen dan cadangan boleh ditinggalkan di ruangan komen dan insya-Allah ada masa kita akan cuba utarakan kepada kita punya panel. Baik, saya sangat excited sebenarnya sebab sebelum ini kita melihat Dr. Rustam dan juga Puan Anita di ruangan media sosial. Ya, banyak video kalau kita search, kalau macam saya sendiri search di ruangan YouTube, Instagram dan sebagainya. Memang panel kita ya tuan-tuan dan puan-puan memang tidak asing lagi dengan isu ini dan sering kali melibatkan diri dalam pelbagai
talk ataupun dialog bersama dengan masyarakat di luar sana dalam memberi kesedaran tentang isu kesihatan mental. Baik, tanpa melengah masa lagi, saya cuba pergi kepada soalan kepada Dr. Rostam ya, sebagai seorang pakar perunding psikiatri daripada Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta Kedah. Ya, apa pendapat doktor berkaitan gambaran, kalau boleh doktor sharekan gambaran keseluruhan di manakah tahap penyakit mental ataupun kita kata ialah kesihatan mental yang berada ataupun yang dihadapi oleh golongan Malaysia, masyarakat Malaysia secara amnya dan juga secara khususnya kepada belia-belia hari ini. Kalau boleh doktor kongsikan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan di luar sana. Yang saya hormati puan moderator pada hari ini dan puan Anita yang saya kenali beberapa tahun dah. Jadi soalan pertama itu adalah berkaitan dengan gambaran secara umum berkaitan dengan isu kesihatan mental di Malaysia. Kita bercakap tentang isu kesihatan mental. Dengan saya betul-betul kesihatan mental, okey? Saya tak bercakap lagi tentang penyakit mental. Okey, bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental, sebenarnya Malaysia menjalankan kajian secara berkala berkaitan dengan apakah statistik ataupun apakah status kesihatan mental rakyat Malaysia secara umumnya. Dan kajian yang terakhir yang telah dilakukan lebih kurang 4-5 tahun lepas menunjukkan bahawa secara puratanya prevalence masalah kesihatan mental di Malaysia adalah around 29.2%, 29.2%, ataupun mudah caranya 1/3 daripada rakyat Malaysia mengalami atau mempunyai isu kesihatan mental pada satu masa. Dan itu secara umum. Tetapi bila kita pergi kepada mikro pula, kepada kelompok-kelompok umur tertentu, didapati bahawa mereka yang berada di kelompok umur 16 ke 19 tahun, 20 ke 25 tahun mempunyai average ataupun purata lebih tinggi berbanding dengan orang lain, berbanding dengan kelompok umur yang lain. Jadi persoalan kat situ, adakah itu menunjukkan bahawa golongan belia ataupun dewasa muda ini lemah sampai mereka ada masalah kesihatan mental yang banyak macam tu persentasenya lebih tinggi berbanding dengan golongan umur lain? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Tetapi cabaran dan juga apa yang mereka hadapi hari-hari, transisi yang berlaku dalam kehidupan mereka dan sebagainya yang mengakibatkan isu-isu kesihatan mental ini lebih kelihatan lebih dominan di kalangan mereka. Namun begitu, ia bukanlah bermakna bahawa ini penyakit mental. Sebab penyakit mental adalah isu yang berlainan sama sekali, di mana penyakit sama juga kalau kita cakap pasal penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, stroke, kanser ke ataupun COVID ke dan sebagainya, in which kita semua pun tak ingin, tak mahu dan tak ingin untuk dapat penyakit tersebut. Tetapi ada di kalangan kita di luar sana yang diuji dengan isu kesihatan mental ataupun isu penyakit mental ataupun apa-apa penyakit sekalipun. Jadi penyakit mental adalah satu benda yang berlainan berbanding isu kesihatan mental. Tetapi bila kita berbincang tentang isu kesihatan mental ni, kita sengaja fokus kepada kesihatan mental secara umum. Sebab itu yang sangat penting yang kita nak kena war-warkan, kita nak kena didik masyarakat kita, belia sekalian, bahawa kita semua ni rentan ataupun vulnerable kepada masalah-masalah kesihatan mental dan kita kena tahu yang mana isu kesihatan mental, yang mana penyakit mental dan bagaimana untuk mendepannya pada masa yang akan datang. Jadi saya setakat itu saja dulu, Puan Moderator. Saya serahkan kembali. Baik. Terima kasih doktor. Okey, satu perkongsian ya, 1/3 daripada masyarakat keseluruhannya menghadapi isu kesihatan mental. Okey, 1/3 tu kita kata banyak tinggi jumlahnya. Dan kalau boleh kita terus kepada Puan Anita berkenaan dengan data ataupun perkongsian doktor tadi, sebanyak hampir 30% kita katakan masyarakat kita menghadapi isu kesihatan mental ini. Dan walaupun begitu, seperti tajuk kita hari ini Puan Anita, isu ini menjadi tabu dalam masyarakat kita. Kan? Tak semua orang terbuka dalam nak berkongsi ataupun nak bercerita tentang kisah hidup dan sebagainya, ataupun nak mengaku yang dia mengalami masalah isu kesihatan mental dan sebagainya. Jadi penyakit mental ini juga seringkali memberikan satu persepsi ataupun konotasi negatif, sehingga memberikan satu stigma dalam masyarakat kita dan menyebabkan masalah ini tak dapat untuk ditangani daripada awal lagi disebabkan oleh stigma ini. Jadi bagaimana pendapat Puan Anita, bagaimana stigma ini menjadi penghalang utama untuk pesakit ini mendapatkan rawatan dan bantuan daripada sekeliling? Silakan Puan Anita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih Puan Nurul Hayati. Terima kasih Dr. Rostam, lama tak jumpa. Sejak dah pindah ke Kedah ni kan. Okey, boleh dengar saya jelas Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Apabila kita bercakap tentang stigma ni Puan ya, stigma ni memang perkara yang sangat sinonim dengan miasar sebab kita ni kira macam stigma busters lah. Kerana kami adalah terdiri ya daripada pejuang-pejuang sendiri. So we are people with lived experience. Jadi miasar ini ditubuhkan oleh mereka yang individu yang ada penyakit mental dan digerakkan oleh mereka-mereka yang ada penyakit mental. Jadi kalau Puan datang ke miasar ataupun Dr. Rostam datang ke miasar, program-program kita semua ni dijalankan oleh individu yang mempunyai penyakit mental. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita nak mengurangkan stigma supaya masyarakat tahu, faham dan sedar bahawa seseorang individu yang ada penyakit mental sama seperti seorang individu yang ada penyakit fizikal di mana mereka ada penyakit dan kemudian melalui rawatan, mendapatkan bantuan, ada sistem sokongan, mereka boleh melalui proses penyembuhan dengan efektif dan boleh kembali menjadi seorang individu yang bekerja, berkahwin, mempunyai anak, dapat menjadi individu yang produktif, bermaksud tidak ada perbezaan dengan individu yang ada penyakit fizikal. Jadi ini kita harus jelas dan faham. Jadi seorang individu yang ada penyakit mental juga boleh sembuh. Ini sebab biasanya apa yang kita lihat ya, disebabkan oleh seperti apa yang Puan katalah ada negative connotation kan, dan ini banyak ya disumbangkan oleh mungkin filem, movies, drama yang kita tonton, mungkin di media apa yang kita baca, semuanya memberikan persepsi yang negatif. Jadi it stems from a lot of different sources and also reasons kan. Okay, jadi kenapa stigma ni menjadi penghalang? Saya selalu katakan stigma ni sebenarnya adalah penghalang utama ya. It continues to be the biggest barrier to mental health dan saya selalu panggil stigma ni sebagai racun sebenarnya kerana apabila kita sebagai individu yang ada penyakit mental kita internalize stigma, maka bermaksud sukar untuk kita mendapatkan bantuan pertolongan dan mengaku kita ada penyakit mental kerana kita malu, kerana kita takut. Dan kemudian kalau orang di sekeliling kita pula ada stigma juga, kalau kita berani dan reach out for the help, mereka pula tidak acknowledge, tidak validate, tidak memahami apa yang kita lalui ataupun benar yang kita ada penyakit mental, jadi bagaimana mereka pula nak membantu. Jadi inilah sebenarnya the danger of stigma. Itulah kenapa ia adalah penghalang utama. Itu yang saya selalu katakan. Jadi bagaimana kita nak membenteras stigma ni Puan, sebenarnya ada pelbagai cara dan salah satu cara yang paling mudah adalah sebenarnya mereka yang ada penyakit mental ini, mereka yang harus bersuara in any any anti stigma campaigns ataupun apabila kita nak membuat program-program seperti hari ini. Sudah tentu saya mewakili ya menjadi suara buat mereka yang ada penyakit mental, kemudian Dr. Rostam sebagai pakar. Jadi apabila kita bergabung, maka daripada situ kita dapat memberikan pencerahan. I am able to provide insights ya. Maknanya apabila insights diberikan, maka sudah tentu orang lebih memahami kenapa kalau ada penyakit mental ini sukar. Kenapa kalau ada, bagaimana seseorang yang ada penyakit mental ini, bagaimana dia rasa, apakah cabaran yang mereka lalui, kenapa sukar untuk melalui proses penyembuhan dengan baik, apakah yang mereka perlukan. Jadi ini hanya boleh dijawab oleh mereka ataupun individu yang ada penyakit mental. Jadi we have to have people with mental health condition involved dalam semua ya, dalam planning, design, implementation of mental health services contohnya, di mana di Malaysia itu kurang ataupun jarang berlaku ya. Sebagai contoh apabila kita lihat Akta Kesihatan Mental itu sendiri ya, Mental Health Act 2001, Mental Health Regulations 2010 tidak ada penglibatan individu yang ada penyakit mental. Jadi sudah tentu it is not conclusive ya sebenarnya. Jadi kita perlu penambahbaikan di mana ada penglibatan daripada mereka yang ada penyakit mental itu sendiri, bukan saja untuk kesihatan mental, penyakit mental, tetapi apa sahaja penyakit sekalipun perlu a person with lived experience. Jadi saya berhenti di sini insyaAllah. Baik. Maksud Puan Anita penglibatan daripada pesakit itu sendiri ya, daripada pesakit. Betul. Dan dia memberi khidmat kepada masyarakat sebab dia dah pernah melalui kan, dia dah tahu. Dan daripada perkongsian Puan Anita tadi ya,
kita lihat bagaimana MIASA memainkan peranan dalam menjadi sokongan lah kepada pesakit-pesakit yang terlibat dalam isu kesihatan mental ini. Baik, doktor, pada awal tadi doktor ada sebut tentang terdapat perbezaan sebenarnya ya antara kesihatan mental dan juga penyakit mental itu sendiri. Jadi kalau boleh doktor terangkan secara lebih lanjut ya, sebab kalau kita lihat jenis-jenis sakit mental, mungkin saya boleh katakan ada berpuluh ataupun beratus jenis sakit mental ya, kita kata skizofrenia, anxiety, gangguan bipolar dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada perbezaan antara kesihatan mental dan juga penyakit mental. Dan kalau ikutkan, apakah punca ataupun faktor di sebalik sakit mental ini? Adakah melibatkan keturunan, adakah tentang hormon seseorang dan juga persekitaran dan sebagainya? Silakan doktor. Okey, baik. Jadi kita bincang tentang isu berkaitan dengan apakah faktor risiko yang mengakibatkan seseorang itu mengalami penyakit mental. Jadi bila kita bercakap tentang faktor risiko ni, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak kata satu menyebabkan satu penyakit ataupun dua penyakit dan sebagainya. Ia adalah gabungan beberapa faktor yang dikira sekali, yang dirangkumkan sekali menjadi satu macam, nak mudah faham macam inilah, kita masak kan ada banyak macam-macam ramuan kan. Kalau katakan kita nak masak ayam masam merah, kalau ada ayam, dia tak akan jadi ayam masam merah, dia kena campur semua tu baru boleh jadi ayam masam merah. Macam itulah. Jadi dalam konteks penyakit pun begitu, dia kena ada gabungan ataupun rangkuman beberapa faktor risiko, barulah sesuatu penyakit tu boleh berlaku. Jadi apakah faktor-faktor risiko yang boleh mengakibatkan berlakunya penyakit mental? Tetapi bila saya terangkan satu demi satu ni, tuan-tuan dan puan jangan ambil macam genetik. Bukan begitu. Dia kena ambil semua sekali dan rangkumkan semua sekali baru boleh barulah begitu. Jadi ada 3 komponen utama kepada faktor risiko yang berkaitan yang boleh mengakibatkan seseorang itu mengalami penyakit mental. Yang pertama ialah faktor risiko biologi. Faktor risiko biologi ni umumnya biasa orang akan sebut ialah faktor keturunan ataupun genetik. Tetapi ia bukanlah faktor yang paling kuat. Kerana bila kita bercakap tentang faktor genetik ni tuan-tuan dan puan, dalam konteks penyakit mental, kita panggil sebagai multifactorial heterogeneity. Susah kan, perkataan pun susah nak sebut kan. Jadi dalam konteks itu sebenarnya apa yang nak saya katakan adalah kita mungkin ada genetik penyakit mental, tetapi tak semestinya kita dapat penyakit mental. Dia cuma meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit mental, bukan confirm dapat penyakit mental. Beza yang pertama, genetik. Jadi ini penting sebab ramai di kalangan mereka di luar sana beranggapan bahawa orang yang ada penyakit mental tak boleh kahwin. Orang yang ada penyakit mental jangan ada family dan sebagainya. Ini dia berlainan dengan zaman dulu-dulu, zaman tok nenek kita dulu yang beranggapan bahawa yang sakit mental kena dikahwinkan untuk disihatkan. Itu satu lagi idea yang sangat salah lah. Jadi genetik adalah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, kajian-kajian menunjukkan bahawa dalam kajian-kajian berkaitan dengan pasangan-pasangan kembar, yang salah seorang mengalami penyakit mental, tetapi yang satu lagi tidak semestinya dapat sakit mental walaupun kembar seiras. Maksudnya itu menunjukkan bahawa faktor genetik bukanlah satu-satunya faktor yang mengakibatkan seseorang dapat penyakit mental, yang pertama. Yang kedua, faktor biologi juga adalah berkaitan dengan apa-apa isu kesihatan fizikal yang boleh membawa kepada meningkatnya risiko penyakit mental. Sebagai contoh, masalah-masalah hormon thyroid dan sebagainya. Satu lagi yang saya kena betulkan, salah faham masyarakat ialah hormon wanita meningkat risiko mendapat penyakit mental. Dan biasa dikaitkan wanita mesti lebih cenderung dapat penyakit mental sebagainya sebab hormon wanita. Itu silap, itu salah sama sekali. Itu adalah faktor fisiologi yang normal yang berlaku pada lelaki dan wanita, ada bezanya. Tetapi itu bukanlah punca utama mengapa seseorang itu ada penyakit mental. Yang kedua itu. Jadi faktor biologi itu genetik, yang kedua adalah faktor-faktor kesihatan fizikal, termasuklah masalah hormon thyroid, hormon endokrin, hormon yang lain, penyakit kronik seperti asma boleh meningkatkan faktor risiko untuk mendapat anxiety disorder, panic disorder. Masalah penyakit buah pinggang pun boleh meningkatkan faktor risiko untuk mendapat penyakit mental, stroke, jantung, kencing manis yang kronik, masalah-masalah yang berkaitan dengan vaskular atau saluran semua pun boleh meningkatkan faktor risiko penyakit mental. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila kita bercakap tentang biologi juga, saya suka sebut berkaitan dengan apa yang diambil oleh orang tersebut. Ada setengah bahan-bahan yang digunakan
oleh kita meningkatkan faktor risiko untuk mendapatkan penyakit mental juga, yang mana ia diakibatkan oleh bahan tersebut. Sebagai contoh, penggunaan dadah-dadah stimulan, penggunaan dadah-dadah tertentu dan sebagainya, penggunaan alkohol yang berlebihan yang melampaui batas dan sebagainya. Bahan-bahan sebegini juga boleh meningkatkan faktor risiko seseorang itu mengalami penyakit mental. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan apa-apa kecederaan kepada bahagian otak ataupun saraf otak juga boleh meningkatkan faktor seseorang itu risikonya mendapat penyakit mental. Itu biologi. Komponen kedua dalam faktor risiko adalah psikologi. Psikologi ni boleh kita katakan salah satu faktor yang besar juga yang mengakibatkan seseorang itu ada kecenderungan atau kita panggil kerentanan untuk mendapat penyakit mental. Sebagai contoh, personality seseorang individu tersebut. Tapi kita tak boleh nak kata personality orang ni lemah, personality orang tu begini kuat dan sebagainya. Itu bukan caranya. Personality secara umumnya ada pelbagai komponennya tersendiri. Bagaimana mereka dididik daripada kecil, bagaimana ibu bapa mendidik mereka, bagaimana mereka melalui kehidupan sebagai seorang pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, pengalaman hidup mereka dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor psikologi yang kita kena consider. Lain-lain bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka membuat satu-satu keputusan besar dalam kehidupan mereka, itu juga mempengaruhi dan juga mempengaruhi faktor risiko mendapat isu kesihatan mental dan juga penyakit mental. Itu adalah komponen kedua. Dan komponen yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ni pun adalah faktor yang sangat penting juga dalam konteks penyakit mental, sebab ada situasi di mana mereka-mereka yang tidak mempunyai support sosial yang bagus boleh meningkatkan faktor risiko terhadap penyakit mental juga. Sebagai contoh, kita bagi kalau seseorang itu mengalami pelbagai ujian di kehidupan mereka, tetapi sokongan sosial mereka sangat kuat, masih lagi ia boleh melindungi seseorang itu daripada penyakit mental. Jadi faktor-faktor risiko ni sebenarnya juga boleh menjadi faktor-faktor pelindung kepada penyakit mental juga. Kalau kita reverse lah. Jadi itu adalah faktor risiko secara umumnya. Dan faktor risiko ni bukan berdiri dengan satu kaki, tetapi adalah gabungan pelbagai faktor yang dirangkumkan barulah jadi penyakit mental. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih doktor. Sebenarnya ada beberapa komponen besar, biologi dan juga sosial tadi kita tengok, psikologi dan sebagainya, dan di bawah masing-masing komponen tu ada beberapa pecahan lagi. Dan gabungan semua ini yang akan mengakibatkan ataupun yang menjadi faktor penyumbang kepada sakit mental dan sebagainya. Baik, kepada Puan Anita sebagai seorang presiden kepada MIASA tadi, yang kita tahu MIASA adalah satu NGO yang aktif dalam menyebarluaskan kesedaran tentang kesihatan mental dan sebagainya. Jadi kalau Puan Anita dapat kongsikan cara ataupun kaedah yang digunakan oleh MIASA selama ini untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat di luar sana bahawa macam mana kita nak katakan supaya dia rasa okey, pesakitnya yang kita kata pesakit mental tadi, sebenarnya okay not to be okay, supaya dia sedar dan dia mengaku, and then baru dia boleh ke fasa seterusnya untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Silakan Puan Anita. Boleh. Terima kasih Puan Hayati. Okey, saya rasa sebagai NGO yang mewakili mereka yang ada penyakit mental, saya dapati apa yang membuatkan kempen-kempen MIASA ni daripada segi memberikan kesedaran ini efektif adalah kerana konsistensi MIASA itu sendiri. Jadi kalau Puan Hayati, Dr. Rostam dan semua, kalau anda mengikuti media sosial MIASA ataupun program-program MIASA ataupun laman sesawang MIASA, you can see that kita ni memang sangat konsisten. Kita memang bekerja keras dan sentiasa membuat kempen. Kita sentiasa membuat program, sentiasa membuat forum, penglibatan dan peer empowerment dan juga empowering community itu kami sering lakukan. Jadi bagi saya kekuatan MIASA itu adalah daripada segi bukan sahaja kerana we are people with lived experience, tetapi konsistensi kami itu. Satu lagi, bagaimana kita nak membuat kempen itu supaya dia efektif, sudah tentu penglibatan daripada individu yang ada penyakit mental. Jadi kalau Puan lihat apa yang telah kami lakukan sepanjang pandemik COVID-19 ini adalah mempelbagaikan kempen-kempen yang dilakukan.
Jadi sebelum ni kalau kita dalam sesi fizikal dia agak-agak limited sebenarnya, tetapi pada waktu tu kita tak sedar kerana kita tidak melihat kepada virtual, kita tidak melihat kepada kekuatan teknologi dan alam maya itu sendiri, sehinggalah tercetusnya pandemik COVID-19. Dan sini we need to think out of the box. Jadi the quantum loop ataupun it happened because kita terpaksa migrate semua perkhidmatan kami ke atas talian, dan di situ juga kita belajar untuk membuat program secara atas talian, dan di situ kita mula berfikir secara kreatif bagaimana nak engage dengan masyarakat dan bagaimana untuk mempelbagaikan kempen-kempen program yang kami lakukan. Jadi di sini kami bermula sebenarnya dengan kempen Rise for Mental Health, di mana dia ada dua prong approach. Satu, kita melakukan kempen itu di mana kita empower community, kita menggalakkan community, okey, sesiapa yang ada penyakit mental, jom kongsikan dengan cara ekspresif secara kreatif, maknanya melalui muzik, menyanyi, melalui mereka nak buat kanak-kanak ada juga yang masuk, dan kemudian buat tarian, ada yang mengekspresi melalui kaedah bercerita dan sebagainya. Kemudian the second thing that we did is kami buat kempen untuk raise funds untuk kempen Rise for Mental Health itu sendiri. Dan apabila kami melakukannya, kita dapat ramai involvement of a lot of people, dan kemudian kita dapat raise 53,000 daripada kempen, satu kempen itu sahaja. Dan sekarang ini kempen yang paling baru kami laksanakan adalah apa yang kita namakan sebagai Unlock Your Story. Jadi Unlock Your Story ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang mempunyai penyakit mental, di mana mereka boleh berkongsi secara audio, video dan juga text narration. Jadi mereka boleh berkongsi, kita akan amend, kita akan buat editing, dan kemudian kita berkongsi. Dan daripada kempen Unlock Your Story ni puan, kan kita mendapat overwhelming response sebenarnya. Ramai daripada individu yang ada penyakit mental berasa kuat kerana mereka melihat rakan-rakan seperjuangan mereka berkongsi cerita. Mereka dapat pelajari, dan juga kita dapat automatically dapat reduce stigma, mengurangkan stigma, kerana daripada situ kita dapat insights. Jadi through insights the understanding comes in. Jadi apabila masyarakat lebih faham, sudah tentu kita dapat mengurangkan stigma, dan sudah tentu masyarakat pun terbina sikap empathy, compassion. Mereka faham bahawa penyakit mental ni bukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar, sudah tentu tidak boleh digapai oleh minda normal, tetapi sebagai ahli masyarakat, apa yang kita boleh lakukan untuk membantu. Jadi daripada kisah-kisah ini barulah masyarakat lebih memahami. Jadi kerana itu kempen-kempen sebegini sangat penting. Dan satu lagi poin yang paling baru yang saya laksanakan adalah platform apa yang kita panggil sebagai Stigma Watch platform. Boleh ke laman Sesawang Miasa dan melihat sendiri. Stigma Watch platform ni ada dua kegunaan. Yang pertamanya, kalau kita melihat ada individu ataupun mungkin laporan media dan sebagainya yang menyumbang kepada stigma, anda boleh melaporkannya kepada Stigma Watch platform ini. Dan juga kami memberi kredit kepada mereka, persatuan ataupun sesiapa sahaja individu yang membantu untuk mengurangkan stigma. Contohnya melihat rakan-rakan didiskriminasikan di tempat kerja contohnya, and they act upon it, they did something about it. Anda boleh melaporkannya juga ke Stigma Watch platform untuk kita memberi kredit. Jadi setiap 3 bulan kita akan tabulate data-data tersebut dan kita akan kongsikan supaya masyarakat dapat melihat, okey, kita punya stigma, bagaimana tahap stigma di Malaysia. Just through masyarakat sendiri sebenarnya yang melaporkannya, dan juga mereka yang membantu untuk mengurangkan stigma. Jadi ini bagi saya adalah salah satu cara kalau kita nak membuat kempen-kempen yang efektif, insyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya sedar tak sedar masyarakat di luar sana ada pihak yang secara kreatifnya mempromosikan yang membuatkan mungkin pesakit-pesakit ni dia rasa macam dia tidak keseorangan. Dia ada tempat untuk dia tuju. Dia ada tempat at least untuk meluahkan rasa sesuatu yang mungkin dia rasa dia tak confirm pun dengan perasaan tu kan, tapi bila dia ada tempat untuk dia reach out, untuk dia meluahkan, bercakap dan sebagainya. Jadi peranan Miasa tu sebenarnya kalau boleh kita ramaikan lagi pihak yang boleh membantu pesakit-pesakit kita dengan lebih efektif. Baik, Dr. Rustam, seperti mana kita tahulah dalam keadaan pandemik sekarang, daripada tahun lepas lagi, daripada 18 Mac tahun 2020 kan, masyarakat kita
dengan keadaan PKP, dengan keadaan kes semalam pun sampai 17,000. Jadi bukan kata kita, semua lapisan masyarakat terkesan dengan keadaan ini. Yang mula murung, tertekan dari segi emosi, keuangan, rumah tangga dan sebagainya lah kita katakannya. Dan tingkah laku mereka ni, kita kata mungkin dia tak tahu dia mengalami kemurungan. Mungkin dia tak tahu dia macam, yalah kita sesama ahli keluarga kita dengan kawan-kawan kita. Jadi sebagai seorang individu, macam mana kita nak mengenali petanda-petanda ataupun gejala-gejala awal individu di sekeliling kita dan kita nak tahu, oh mungkin dia ni tergolong ataupun mungkin kita ni ada sesuatu tanda kemurungan itu sendiri. Bagaimana doktor? Okey, baik. Terima kasih. Jadi soalannya ialah berkaitan dengan apakah tanda-tanda. Jadi saya bahagikan kepada dua. Tanda-tanda yang kita boleh kenal pasti pada diri kita dan juga tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti pada orang lain. Sebab umumnya tuan-tuan dan puan di luar sana, biasanya kita tak perasan yang kita pun mungkin ada isu kesihatan mental ataupun dah mula mengalami penyakit mental. Sebab kita ingatkan kita okey dan akhirnya pada masa yang kita dah tak okey sangat tu, dia mungkin dah terlambat juga. Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita kenal pasti apakah tanda-tanda awal supaya kita boleh mengelak supaya dari yang menjadi teruk dan sukar untuk dikawal lah. Sukar dikawal tu bukan bermaksud bahawa dia akan hilang waras dan sebagainya, tidak. Tetapi sukar dikawal tu dalam konteks nak baik, nak pulih kembali kepada normal tu bukan senang. Okey. Petanda yang pertama yang saya boleh ketengahkan di sini adalah perubahan dari segi personality. Perubahan dari segi personality kita tu maksudnya contoh kalau seorang yang mudah mesra, banyak cakap, suka buat lawak dan sebagainya, tiba-tiba jadi pendiam, mengelak daripada berjumpa orang ramai, malu untuk berjumpa dengan orang, berkurung di rumah, berkurung dalam bilik dan sebagainya, mengelak daripada apa-apa konteks sosial dan sebagainya, itu adalah satu petanda seseorang itu mungkin mengalami penyakit mental atau masalah kesihatan mental. Tak kisahlah apa punca dia. Okay? Jadi itu adalah petanda pertama, personality changes ataupun perubahan personality yang ketara yang boleh dilihat oleh semua orang di sekeliling mereka. Termasuklah diri kita juga. Kadang-kadang kita pun sendiri perasan. Macam aku rasa macam dulu aku ni suka bercakap, tapi kenapa macam sekarang ni macam tak minat nak bercakap, malas nak bercakap, rasa macam tak seronok nak cakap dengan orang, rasa takut, rasa malu, rasa anxious, rasa gelisah dan sebagainya bila nak cakap orang, bila nak kontak dengan orang. Itu pun kadang-kadang kita boleh perasan juga. Itu adalah pertama. Yang kedua adalah apabila kita punya keupayaan untuk melaksanakan sesuatu kerja terganggu ataupun menjadi merosot dari segi performance kita, keupayaan kita untuk menghasilkan kerja dan sebagainya merosot secara mendadak, lebih kurang pun around 50% daripada biasa kita boleh buat. Katakanlah kita boleh buat 10 benda pada satu hari, tiba-tiba kita cuma boleh buat 5 benda atau 3 benda atau 4 benda dalam satu hari, dan 4 benda tu pun kita dah penatnya, Masya Allah. Teruk sangat, dah rasa macam teruk sangat, overwhelmed sangat. Jadi macam tak mampu sangat nak buat. Kita rasa tak boleh dah nak buat macam dulu dah. Kita tak mampu nak pergi sejauh dulu. Kita tak mampu nak menandingi diri kita yang dulu. Bukan cerita orang lain. Tak mampu untuk menandingi diri kita yang dulu ataupun jadi setara seperti baginda kita yang dulu. Dan kita boleh nampak juga pada kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita atau ahli keluarga kita nampak macam makin lama makin slow, kita nampak macam kenapa ni kan. Macam tak okey, jadi lambat, jadi lewat, jadi perlahan segala benda, berfikir pun jadi perlahan, nampak macam sentiasa lost, hilang tak ke mana, mengelamun kononnya, tetapi bukan mengelamun juga sebab dia tak ada apa yang difikirkan. Itu juga petanda. Dan pada masa yang sama juga, petanda ini boleh kita gunakan pada mereka yang belajar. So, bagi mereka yang belajar kan, isu-isu berkaitan dengan ketidakupayaan untuk menyelesaikan assignment ataupun kerja rumah dan sebagainya. Sebelum ni okey je, tak ada masalah je. PDPR ataupun online learning ni for the past 1 year, tak ada masalah pun. Tiba-tiba dia perasan bahawa makin lama makin susah untuk dia menyiapkan assignment yang diberikan. Makin lama rasa macam semakin membebankan. Makin lama dia rasa macam makin susah untuk fokus kepada kerja-kerja dan sebagainya. Itu juga petanda bahawa kesihatan mental mereka terganggu. Apa lagi, biasanya mereka yang mengalami isu kesihatan mental akan terganggu tidur. Sama ada mereka akan mengalami masalah tidur yang biasa dikaitkan dengan insomnia, kesukaran untuk tidur. Yang mana kalau sebenarnya insomnia tu umum, general, sebenarnya ada macam-macam gejala di bawah insomnia tu. Ataupun hypersomnia, dia rasa macam letih, nak tidur, tapi tak pernah rasa segar pun. Tidur tapi tak segar pun. Perubahan dari segi selera makan ataupun kehilangan berat badan ataupun bertambah berat badan mendadak
Semakin mendadak naik, berat badan pun mendadak naik, itu pun juga petanda bahawa kita ada mengalami isu ini. Seterusnya, perubahan dari segi kesihatan secara umumnya, kita ada sakit-sakit badan, rasa tak sihat dan sebagainya, macam kita pun tak tahu kenapa. Jumpa doktor kata tak ada masalah pun. Tapi sakit urat, sakit lutut, sakit badan, eczema jadi teruk, acne jadi teruk, jerawat jadi teruk, kulit jadi tak apa nak kusam dan sebagainya kan. Period mungkin jadi tak teratur. Kemudiannya untuk mereka yang berkahwin lelaki mungkin ada masalah dengan sexual performance, isu dengan keinginan seksual dan sebagainya. Itu juga petanda bahawa mereka mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Lain-lain lagi adalah apabila perubahan personality itu juga berkaitan dengan perubahan emosi. Contohnya mereka menjadi mudah marah, mudah sensitif, menjadi kita panggil sangat cynical ataupun cynical dalam bahasa Melayu apa dia mudah untuk menggunakan perkataan menyindir dan sebagainya, tak sensitif dengan perasaan orang lain dan sebagainya. Itu juga menunjukkan bahawa mereka mengalami isu-isu kesihatan mental ataupun mungkin penyakit mental. Okay? Dan terutama saya dalam konteks pandemik ini kan, kita nampak statistik awal pada peringkat awal dulu, mereka sentiasa bercakap tentang depression, anxiety dan juga domestic violence, keganasan rumah tangga. Ketiga-tiga isunya meningkat secara mendadak dan kesemuanya dikaitkan dengan isu kesihatan mental. Dan juga itu juga penggunaan bahan-bahan terlarang, substance use juga meningkat pada tempoh pandemik ini, kerana ada mereka-mereka yang di luar sana, bila dia rasa tak okey, dia akan kita panggil mula cenderung untuk menggunakan bahan-bahan terlarang ataupun bahan-bahan yang tak sepatutnya digunakan secara berlebihan dan sebagainya. Itu juga petanda bahawa mereka mengalami masalah kesihatan mental. Orang-orang tua contohnya tak boleh tiba-tiba macam ingat tak ingat, susah nak ingat dan sebagainya. Mungkin nyanyuk tak nyanyuk juga dan sebagainya. Itu juga petanda bahawa mereka mengalami isu kesihatan mental. Lain apa lagi? Kalau contohnya kita ada penyakit kronik, penyakit kita tiba-tiba tak stable, maksudnya darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, turun naik, darah turun naik dan sebagainya, gula sekejap okey, sekejap tak okey sebagainya, makan ubat pun jadi masalah, jadi malas dan sebagainya. Itu pun juga adalah benda yang kita nak kena tengok di sekeliling kita, terutama mak-mak kita, ayah-ayah kita. Kadang-kadang dia punya komplain dia adalah sakit urat. Sakit urat tak berhenti, hari-hari telefon sakit urat, sakit urat, sakit urat. Makan Panadol pun tak jalan, makan apalah ubat pun tak jalan-jalan. Sebenarnya isunya bukan sakit urat, tetapi dari segi emosi dan psikologi mereka mungkin terganggu. So ada banyak benda yang kita boleh nampak sebenarnya depan mata kita. Even di kalangan anak-anak kita, kadang-kadang mereka menunjukkan tantrum yang melampaui batas. Bukan tantrum dia, kita kenal anak kita macam mana, tiba-tiba tantrum dia macam over. Bila suruh pergi masuk kelas online sebagainya, nak marah, buat lambat, buat liat dan sebagainya, tiba-tiba jadi malas, tak seronok untuk melakukan apa-apa assignment. Itu juga petanda-petanda yang kita kena lihat pada orang-orang di sekeliling kita. Okay? Sesungguhnya antara sedar dengan tak sedar, antara kita sebagai ahli keluarga ni, kita nak perasan ataupun tak saja kan, dengan tanda-tanda yang sebegitu banyak yang dikongsikan oleh doktor tu sebentar tadi. Baik, Puan Anita, kalau melihat kepada perkongsian gejala-gejala ataupun tanda awal tadi kan, sebagai ahli keluarga ataupun rakan sebaya ataupun masyarakat sekeliling, jiran dan sebagainya, kita mungkin boleh perasan orang di sekeliling kita tu, kita perasan ada sesuatu yang tak kena ataupun sesuatu perubahan kepada dia kan. Jadi bagaimana pula dengan pesakit yang mungkin dia ada tanda-tanda tersebut tetapi dia memilih untuk menidakkan, dia nak berada dalam tahap denial, dia tak mengaku, dia rasa macam aku okey. Walaupun kita ataupun rakan-rakan lain tu sedar perubahan yang berlaku secara mendadak pada dia kan. So macam mana kita nak bantu individu-individu yang berada dalam tahap denial, yang tak nak mengaku, dan bila tak nak mengaku ni jadi susah untuk dia nak mendapatkan rawatan dan sebagainya kan. Dan mungkin peranan masyarakat ataupun keluarga, macam mana nak membantu pesakit-pesakit yang sebegini? Boleh. Terima kasih Puan Hayati. Untuk kita nak mengaku yang kita ada penyakit mental bukan sesuatu yang mudah. Sebab stigma dia sangat menebal kan, kita malu, kita takut, kita pun dah katakan tadi, bukan saja kita yang malu, keluarga pun kadang-kala malu, rakan-rakan juga kadang-kala malu, dan disebabkan oleh itulah berlakunya diskriminasi kan. Jadi bagi saya, untuk kita nak membantu seseorang individu yang dalam seperti apa yang Puan Hayati katakan, fasa denial ini memerlukan waktu, memerlukan masa dan memerlukan kesabaran. Jadi kita boleh
sama-sama membantu individu itu dalam proses untuk dia memahami, memberikan individu tersebut lebih ilmu tentang simptom penyakit mental itu sendiri, berkongsi ya ilmu-ilmu ataupun NGO kesihatan mental talk that are available, YouTube, social media, apa saja informasi yang kita boleh dapati tentang penyakit mental boleh kita kongsikan bersama dan pelajari bersama supaya because knowledge is transformative kan, jadi apabila kita mempunyai ilmu sudah tentu kita punya cara kita memahami sesuatu perkara itu akan berubah. Dan kadang-kala individu yang dalam orang kata denial stage ini ataupun mungkin in denial juga kerana mereka ada lack of insights lah yang kita panggil sebagai salah satu simptom juga sebenarnya, dan ini memerlukan juga waktu, dan kita sebagai ahli keluarga ataupun rakan perlu sabar untuk menyokong individu tersebut. Dan seperti saya katakan tadi, ia bukan sesuatu yang mudah ya untuk kita nak embrace having this condition, tetapi sudah tentu lama-lama kita sendiri akan sedar something is not quite right with me. Saya sebenarnya sedar ada perubahan tingkah laku saya, cara saya berfikir juga sudah berubah. Contohnya saya hilang fungsi dalam kehidupan, itu sudah tentu salah satu tanda yang sangat besar ya. Jadi bagaimana kita nak still be in that state of denial, maknanya kita tahu ada sesuatu yang telah berubah sebenarnya, kerana untuk kita senang ataupun mudah fahami kita ni ada penyakit mental adalah apabila kita sudah tidak lagi dapat berfungsi sebagai seorang individu yang normal sebenarnya. Kita dah tak boleh menjalankan rutin seharian. Mungkin kita sudah tidak lagi minat membuat perkara-perkara yang kita sebenarnya sangat suka. Contohnya ada perubahan pola tidur, dah makan banyak, makan kurang, mungkin kita selalu resah, gelisah dan sebagainya. Jadi ini semua adalah simptom-simptom yang kalau tidak dijaga sudah tentu lama-lama akan it's like you put rocks in a bag kan, lama-lama dia akan berat-berat dan kemudian akan meletup. Jadi kita tak nak sebenarnya bag tu meletup. Kalau boleh kita nak dalam proses, dalam perjalanan kehidupan ini singgah di mana-mana, kita kurangkan sikit batu-bata ni. So ini sebenarnya yang berlaku. Jadi daripada segi bagaimana keluarga, rakan-rakan dapat membantu, sudah tentu perkara pertama dan asas adalah menimba ilmu. Kita biasanya kurang ilmu tetapi mudah dan cepat menghukum. Ini biasa ya, human nature sebenarnya. Saya juga kadang-kadang begitu juga. Jadi pertama sekali adalah untuk menimba ilmu tentang penyakit mental, simptom-simptom penyakit mental itu sendiri supaya kita faham kenapa seseorang individu bertindak begitu, kenapa dia boleh berfikiran sebegitu contohnya. Jadi apabila kita ada ilmu, apabila kita fahami simptom tersebut, maka sudah tentu untuk kita membantu menjadi lebih mudah kerana kita faham bahawa ia adalah penyakit, ia adalah simptom penyakit tersebut di mana ia sebenarnya boleh sembuh kalau diberikan rawatan, mempunyai bantuan dan sokongannya. Dan kemudian bagi saya, kita haruslah menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Kita biasanya kalau seseorang individu ada penyakit fizikal, kita inklusif. Tetapi kalau ada penyakit mental, kita tidak inklusif dan kemudian mendiskriminasi pula. Jadi ini sebenarnya apa yang berlaku. Maka sudah tentu seorang individu yang ada penyakit mental apabila mereka sudah pun melalui proses penyembuhan dengan baik, sudah pun melalui proses penyembuhan dengan efektif, nak pulang ke pangkuan masyarakat ni yang menjadi mencabar kerana masyarakat tidak menerima ataupun sukar untuk menerima. Kita ada persepsi bahawa alah dia mana boleh kerja, kalau dia bekerja dengan saya sudah tentu dia tidak produktif, mesti selalu ambil MC contohnya. Jadi kita sudah ada persepsi itu dalam minda kita tanpa memikirkan bahawa mungkin sebenarnya dia boleh menjadi pekerja yang baik. Mungkin disebabkan dia tahu sukar untuk mendapat pekerjaan, bila dia dapat pekerjaan dia akan membuat sebaik-baiknya. Kerana inilah biasanya yang berlaku. Sebab seseorang individu yang ada penyakit mental biasanya dia tahu majikan pun tidak memahami, majikan pun kadang-kadang mempunyai stigma, jadi nak menerima pun menjadi sukar kan. Jadi sudah tentu apabila peluang diberikan, mereka akan cuba menggalas tanggungjawab itu dengan sebaik yang mungkin sebenarnya Puan. Jadi ahli keluarga, masyarakat haruslah memberikan sokongan dan
orang kata memberikan empathy and also compassion terhadap individu yang ada penyakit mental. Dan saya selalu katakan kalau di tempat kerja, we need to provide reasonable accommodation, tapi bukannya bermaksud seseorang individu yang ada penyakit mental itu perlukan reasonable accommodation itu setiap masa, tetapi di saat mereka perlukan sudah pun disediakan. Kerana kita, kalau individu itu ada merupakan seorang OKU yang fizikal, contohnya katalah in a wheelchair, kita tidak membahaskannya, kita terus menyediakan, kan infra itu disediakan, maknanya contoh mungkin meja yang lebih tinggi supaya kerusi roda dapat masuk, mungkin workstation berhampiran dengan pintu entry and exit supaya mudah untuk keluar masuk dan sebagainya. Kita memberikan bantuan, memberikan reasonable accommodation, tapi bukan untuk mereka yang ada penyakit mental. Dan apa yang saya lihat disebabkan oleh stigma ini juga, mereka yang ada penyakit mental biasanya tidak disclose bahawa mereka ada penyakit ini kepada majikan. Jadi kalau kita terus menerus diam dan tidak mengaku, we do not assert our identity, sampai bila pun keadaan itu tidak akan berubah sebenarnya. Walhal mereka yang ada penyakit mental sebenarnya boleh sembuh, boleh melalui proses penyembuhan yang baik, boleh menjadi pekerja yang baik, boleh menjadi produktif. Dan kita tidak boleh nak membuktikan perkara ini, dan data tidak cukup untuk menyokong, kerana kita sendiri pun malu dan takut disebabkan oleh stigma itu. Dia macam vicious cycle. Kita nak stigma berkurang, tetapi kita juga takut, kita juga malu kerana persepsi masyarakat sebegitu. Jadi sebenarnya semua orang perlu memainkan peranan yang baik, barulah stigma ini dapat dikurangkan secara menyeluruh, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perkongsian Puan Anita. Berbalik pada Dr. Rustam. Kalau kita lihat statistik ada dikongsikan oleh pihak PDRM tentang kes bunuh diri dalam kalangan belia, kita kata belia awal yang umur belasan tahun, yang begitu tinggi berbanding dengan pesakit ataupun kes-kes yang berumur sekitar hampir 40-an dan sebagainya. Jadi doktor, kalau kita lihat pada statistik ataupun angka yang menyeramkan, kita kata kita risau, yang merisaukan ini, di manakah silapnya doktor? Adakah belia ini dia tak dapat menampung tahap stres yang begitu tinggi, ataupun bagaimana sebenarnya, apakah masalah di sebalik angka yang ditunjukkan ini, doktor? Doktor boleh unmute dulu? Okey. Minta maaf, sorry. Okay, Jadi yang pertama sekali, bila kita melihat nombor tu, sebenarnya bukan sekadar berapa banyak atau berapa tinggi nombor itu pergi, tetapi setiap nyawa yang hilang itu adalah nyawa-nyawa yang berharga kepada seseorang ataupun satu kelompok sosial mereka ataupun satu lingkungan sosial mereka. Dan setiap kehilangan itu adalah satu tragedi yang perlu dipandang serius, kerana tragedi itu bukan sekadar berhenti pada masa kehilangan itu, tetapi tragedi itu akan berterusan pada mereka yang ditinggalkan, pada ahli keluarga yang terdekat, pada mereka yang menyaksikan, pada mereka yang membaca berkaitan masalah itu dan sebagainya. Tragedi itu boleh berterusan, mungkin bukan sehari, bukan seminggu, mungkin bertahun-tahun dan sebagainya, kerana ia ada isu yang pelbagai di sebalik setiap kejadian tersebut. Jadi bila kita nak lihat statistik juga menunjukkan bahawa di Malaysia, bilangan mereka yang berumur muda ataupun belia adalah golongan yang tertinggi yang melakukan perkara tersebut. Sebenarnya ia tidaklah memelanjatkan. Ia tidak memelanjatkan kerana ia adalah berpadanan dengan data-data yang kita terima di seluruh dunia sekalipun. Dan kita faham bahawa dalam konteks kejadian ini, tuan-tuan dan puan, kita kena tahu bahawa di sebalik setiap kejadian itu ada 1001 cerita di sebaliknya, bukan satu saja puncanya. Setiap stres yang kita alami, sebagai contohnya pandemik COVID-19 ni, semua orang mengalami stres yang lebih kurang sama, mungkin berbeza isunya, tetapi semua orang mengalami stres, semua orang mengalami fatigue ataupun kelesuan, semua orang mengalami kerisauan, kegelisahan dan sebagainya, tetapi tidak semua orang end up dengan situasi yang sebegini. Kerana apa? Sebab di sebalik stres yang kita hadapi sekarang, ada pelbagai stres ataupun pelbagai faktor risiko yang dialami oleh individu tersebut sehinggalah mengakibatkan tragedi-tragedi ini berlaku. Jadi kalau kita nak cari apakah puncanya, so kadang-kadang kan bila sesuatu kes berlaku, kita ada kecenderungan untuk pointing fingers ataupun menuding jari pada satu sebab saja. Contoh macam, stres sebab belajar kot. Mak ayah dia tak sayang dia ke?
jadi sakit mental kot dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya apabila itu berlaku, tak semestinya mereka yang melakukannya pun tak semestinya sakit mental pun, tak semestinya pun. So ini satu benda stigma yang biasa dikaitkan dengan orang yang ada penyakit mental. Ada orang kata, oh penyakit mental nanti nak mati lah tu, that kind of things kan, bahasa-bahasa yang tak molek didengar begitu kan. Tapi tragedi ini tidak juga melibatkan semua yang mereka yang mengalami penyakit mental, tetapi mereka yang mengalami krisis dalam kehidupan dan mereka tidak mampu untuk mencari jalan keluar ataupun mereka tidak nampak di manakah jalan keluar pada ketika ia berlaku. Dan bila kita melihat tragedi-tragedi ini sebenarnya sangat penting, saya sentuh juga sangat penting untuk kita tidak hanya melihat kepada bagaimana ia berlaku, tetapi lebih kepada apakah faktor-faktor yang menjadi risiko kepada berlakunya perkara tersebut. Adakah isunya ialah isu lingkungan sosial mereka? Adakah isunya berkaitan dengan stres di tempat kerja? Isu-isu kita panggil sebagai isu-isu psikospiritual, isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, isu-isu yang berkaitan dengan interpersonal, isu-isu berkaitan dengan personality, isu-isu yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik yang lain atau penyakit-penyakit yang lain, isu-isu yang berkaitan tentang penyakit sedia ada pada diri mereka ataupun orang yang dijaga mereka, dan juga macam-macam. Dan satu lagi yang kita kena faham berkaitan dengan tragedi ini, ia juga disumbangkan oleh bagaimana pemberitaan atau penceritaan tragedi ini di media sosial, sebab ia boleh mempengaruhi tingkah laku ini pada ramai mereka yang mungkin vulnerable ataupun rentan. Sebab itulah dalam konteks ini kan saya nak tekankan, ia bukan sekadar tentang tragedi itu, ia tentang bagaimana untuk kita mendepani tragedi ini supaya ia tidak berulang atau ia tidak dikopi ataupun tidak kita ditiru oleh orang lain dan sebagainya, dan tidak memberikan idea kepada orang-orang yang tengah terdesak dan sebagainya. Jadi kat mana silap sebenarnya kita tak boleh nak point satu silap. Dia lebih kepada bila kita nak senang faham macam ni lah. Kalau contoh macam kita dalam bilik yang gelap. Kita dalam bilik yang sangat gelap, kita tak tahu kat mana pintu. Agak-agak kita nak buat apa? Kita tak ada lampu, tak ada buat apa, kita akan langgar saja apa yang ada dengan harapan itulah pintunya. Dan dalam konteks orang yang mengalami yang melakukan perkara-perkara insiden-insiden begini kan, sebenarnya itulah situasi mereka. Mereka dah dalam kegelapan yang sangat gelap dan tak tahu dekat mana jalan keluar, dan mereka tahu ada satu mungkin jalan keluarnya, iaitu dia langgar sajalah apa saja, dan itulah tragedi yang berlaku yang kita nampak. Dan obviously bila saya gunakan metafora itu, tuan-tuan dan puan, bila kita dalam keadaan terdesak tu, kita boleh melakukan sesuatu yang di luar pemikiran biasa manusia. Sebab apa? Pada ketika itu mungkin adanya isu tentang pertimbangan akal fikiran, kewarasan dan sebagainya, tekanan, dan ada kalanya juga dipengaruhi oleh penyakit-penyakit mental yang serius ada kalanya. Okay? Sebagai contoh, mereka-mereka yang mengalami gangguan suara yang sangat dahsyat, yang tuan-tuan dan puan mungkin saya pun tak pernah mengalaminya. Gangguan suara yang sangat dahsyat ini boleh mengakibatkan seseorang itu melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Sebab itulah bila kita berhadapan dengan mereka yang berkrisis begini, ataupun kita tahu bahawa mereka berniat dan sebagainya, amat penting untuk kita tak berprasangka ataupun bersifat prejudis kepada mereka. Mereka dalam krisis, mereka perlu dibantu, dan itu adalah satu-satunya cara untuk kita menyekat atau mengurangkan insiden ini daripada berulang dan berulang dan berulang lagi. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian doktor. Okey, kita nak raikan soalan daripada salah seorang daripada penonton kita pada petang ini, daripada JH Fadil. Okey, soalan beliau berbunyi, bagaimana kita boleh membantu anak-anak yang sedang mengalami masalah tekanan akibat beban tugasan yang diberikan oleh pengajar. Ini saya rasa mungkin berkaitan dengan PDPR dan sebagainya. Okey, bagaimana kita boleh membantu mereka dalam menguruskan masa supaya dia dapat melaksanakan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Mungkin Puan Anita boleh respon pada soalan Cik Ash Fadil. Okey, saya memang ada 2 anak yang tengah buat PDPR sekarang ni, dan memang sangat mencabar. Kita sebagai orang dewasa pun ada screen fatigue kita buat online, Puan Hayati, Dr. Rostam begini pun penat sebenarnya, bayangkan pula kanak-kanak di mana kita pun tahu attention span mereka bukan lama. Jadi bagi saya yang paling penting kita tetapkan rutin tetapi rutin ni pun kita jangan begitu rigid, dan bagi saya apa yang saya lihat membantu anak-anak saya daripada pengalaman saya sendiri adalah kita jangan memberi
jangan memberikan tekanan kepada mereka buat masa ni, kerana this pandemic of COVID-19 ni bukan sesuatu perkara yang biasa. Jadi kalau mereka penat, kalau nampak seperti mereka stres, kita bagi kelonggaran kepada mereka, jangan terus menekan. Kalau mereka menunjukkan ada irritable ataupun nampak mereka seperti tidak suka pergi ke kelas dan sebagainya, kita bagi mereka time out. It's okay, parents. Tolong, saya betul-betul minta tolong sangat, sebab kadang-kadang saya rasa kita terlampau, contohnya terutamanya government school, siapa saya lihat very exam oriented sebenarnya, dan ini bukan waktunya, not now. Dan keduanya, apa yang kita boleh lakukan ya Puan adalah kita reward mereka, dan ini apa yang saya praktikkan banyak ya dalam waktu pandemik COVID-19 ini. Jadi setiap bulan saya ada membuat beberapa orang kata challenge ataupun competition kepada mereka, benda-benda yang fun, supaya mereka juga rasa motivated, mereka pun rasa kalau mereka, sebab kita tak reward based on results, kita reward based on their efforts, dan saya rasa ini sangat membantu. Dan kemudian apabila mereka dah habis kelas, kita luangkan masa bersama mereka, kita bermain ataupun mendengar luahan mereka, bercerita. Saya kan Puan, walaupun di Miasa kita menjalani kumpulan sokongan, saya melakukan perkara yang sama dengan anak-anak saya. Kita membuat apa yang kita panggil sebagai circle time, di mana saya dan suami saya memberitahu mereka, okay, this is a safe space. Apa sahaja yang whatever that you guys feel you want to express, ini adalah tempatnya dan dia berakhir di sini. So it is macam a secret safe space, dan mereka they look forward tau Puan kepada sesi ni Dr. Rostam, because they know okay, mereka boleh ceritakan apa-apa dan mak dan ayah tak marah, contohnya begitu kan. So I think this is a good opportunity, dan ibu bapa juga perlu lebih kreatif ya dalam masa pandemik ni, kerana kita pun melalui tekanannya, boundaries pun agak tidak clear ya, dengan kerja, dengan anak-anak buat PDPR, dengan kita pun kena menjalankan tanggungjawab di rumah dan sebagainya. Jadi saya rasa as a family, it must be a collective effort bersama. Jadi ibu bapa bersama dengan anak-anak, kita empower mereka, kita membina hubungan, membina orang kata trust amongst each other, dan saya rasa ini akan membuatkan semua sebenarnya, bukan saja ibu bapa, bukan saja anak-anak, tetapi ibu bapa juga kurang sebenarnya stres. Kalau tak, anak tertekan, ibu bapa pun tertekan sebenarnya. Ibu bapa tertekan, anak pun tertekan. Jadi it must be all of us together, dan insya-Allah baru orang kata kita boleh melalui proses ya pembelajaran, bekerja di rumah dengan lebih baik dalam pandemik COVID-19 ini, terutamanya yang bekerja dari rumah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada ibu bapa di luar sana ya. Mungkin tak pernah terfikir pun selama ni ya. Memang kita tahu kita stres, anak-anak pun stres. Mungkin cara yang dicadangkan oleh Puan Anita tadi tu kita boleh praktikkan. Sekurang-kurangnya kita ada kita menyediakan satu ruang untuk anak-anak expresskan feeling dia tanpa rasa dihukumi kan, tanpa rasa apa-apa nak dimarahi dan sebagainya. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sedar tak sedar hampir sejam dah kita bersiaran, masa sangat mencemburui kita doktor dan juga Puan Anita. Jadi dalam kesempatan yang keterbatasan ini, boleh doktor mungkin dapat memberikan sedikit kesimpulan daripada dapatan perbincangan kita pada petang ini. Silakan doktor. Okay, baik-baik. Yang pertama sekali, bagi saya masalah kesihatan mental atau penyakit mental bukanlah satu hukuman seumur hidup. Ia adalah satu perkara yang berlaku ataupun satu ujian yang berlaku kepada individu-individu yang terpilih, yang mana ada cara keluarnya, ada cara untuk kita menyelesaikannya, ada cara untuk kita mendapatkan lawatannya dan sebagainya. Jangan hiraukan apa orang kata tentang diri kita jika kita bermasalah, jika kita ada isu berkaitan dengan kesihatan mental ataupun penyakit mental. Yang penting adalah kita nak kembali sihat, kita nak kembali berfungsi sebagai seorang individu yang kita rasa kita mampu capai dan sebagainya, dan itu sangat penting. Kita nak jaga orang yang kita sayang, kita nak berbahagia bersama dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Kerana itulah kesihatan mental kita adalah sangat penting. Dan tidak kisahlah apa orang nak kata, oh jumpa pergi pakar psikiatri ni mental ke apa, dan itu tak penting langsung. Sebab mereka tidak mengalami apa yang kita alami, mereka tak rasa apa yang kita rasa. Dan tuan-tuan dan puan di luar sana yang dicabar ataupun diuji dengan cabaran ini, yakinlah sentiasa ada jalan keluar yang pelbagai. Kalau bukan dengan cara
berkongsi dengan orang yang tersayang, mungkin dengan cara berkongsi dengan rakan-rakan sekerja, mungkin dengan berkongsi dengan kaunselor di tempat kerja anda, mungkin dengan berkongsi dengan mereka di talian, tadi kaunseling dan sebagainya, dan mungkin juga perlukan berjumpa dengan pakar yang dalam bidang psikoterapi, dan mungkin juga perlukan ubatan. Tak kisahlah bantuan bagaimana yang anda perlukan, ia adalah satu bentuk bantuan yang hanya unik untuk tuan-tuan dan puan, dan bukan bermakna bahawa bila tuan-tuan dan puan kena makan ubat, contohnya, oh sakit saya teruk sangat ke doktor sampai kena makan ubat ni. Tak begitu. Ada kalanya kita perlu melakukan sesuatu rawatan, sebab itulah rawatan yang sesuai untuk diri kita. Dan yang keduanya adalah penyakit mental, seperti yang saya kata, bukannya hukuman semua hidup. Dia boleh pulih sepenuhnya jika ia dirawat dengan betul. Dan yang ketiga adalah kita sebagai manusia biasa ada kecenderungan untuk kita menjadi prejudis ataupun kita bersangka buruk kepada orang lain. Dalam konteks kesihatan, dalam konteks penyakit dan sebagainya, kita kena hilangkan sangka buruk dan prejudis kepada orang lain ni. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang orang lain alami. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka sakit dan sebagainya. Dan kita kena bertenang dan kita kena melihat pada diri kita, kita pun mungkin rentan kepada masalah-masalah ini. Jangan bernabik dada, kita rasa kita takkan terkena dengan perkara ini. Saya sendiri pun sebagai orang pakar psikiatri pun takkan kata saya ni bebas daripada penyakit mental. Tak. Saya pun mungkin ada isu yang mungkin mengakibatkan saya ada masalah penyakit mental pada masa akan datang, wallahualam. Tapi pada masa yang sama, kita sama-sama berdoa supaya kita semua dilindungi daripada isu-isu kesihatan mental yang serius yang mengganggu kehidupan kita dan juga orang-orang tersayang kita. Sebab kita sayang diri kita dan kita sayang orang-orang yang kita sayang. Itu saja. Okey, alhamdulillah. Sedikit sepatah dua kata pengakhiran daripada Puan Anita untuk rumusan. Silakan Puan Anita. Terima kasih Puan Hayati, terima kasih Dr. Rustam di atas perkongsian for the solidarity. Saya sebenarnya sangat berterima kasih apabila bertemu dengan pakar-pakar yang sangat progresif, maksudnya yang faham sebenarnya daripada sudut pandang perspektif mereka yang ada ataupun individu yang ada penyakit mental. Kerana bagi saya the only way that we can all move forward is if we understand that and we realize yang we don't know everything. Jadi saya rasa ini sebenarnya sangat-sangat penting. Keduanya, dulu saya selalu fikir Puan bahawa penyakit mental ni memang penyakit yang it can be a very debilitating condition sebenarnya kalau kita tidak mendapat rawatan, kita tidak mendapat bantuan. Bayangkan ya Puan, ramai sebenarnya yang ada penyakit mental yang bertarung bersendirian. Jadi sudah tentu kalaulah kita tidak mempunyai sistem sokongan yang baik, apa kata kita menjadi sokongan buat individu yang lain jadi kita sama-sama orang kata bantu-membantu. Kemudian yang ketiganya, sudah tentu saya selalu katakan semua, Dr. Rustam sudah pun menyebutnya, you are not alone. Semua penyakit mental sebenarnya boleh sembuh kalau pendekatan kepada proses penyembuhan itu adalah holistik. Itu memang benar. Tetapi apa yang saya lihat di Malaysia ni, kita kurang daripada segi we do not have a sustainable model sebenarnya. Jadi ini adalah something that we really need to work on sebenarnya. Jadi kalau kita tengok social determinants of health, itu banyak sebenarnya perkara-perkara ataupun gaps. Kerana kita nak tutup ni, jadi saya kena kongsi sikit tentang gaps juga supaya we leave this program thinking about how can we move forward from here. Sebab salah satu hikmah Puan dan Dr. Rustam dan semua, apa yang kita lihat daripada tercetusnya pandemik COVID-19 ini, sudah tentu alhamdulillah kita dapat memperbincangkan tentang kesihatan mental ini secara meluas. Ramai sebenarnya saya kira sudah pun lebih memahami. Mungkin kerana kita dapat menormalisasikan perbincangan ini, satu. Tapi keduanya, mungkin orang yang normalnya dulu pun sekarang ni sudah ada isu kesihatan mental. So a glimpse of mental health struggles tu kita sudah pun orang kata dapat sekarang ni. Jadi apa yang diperlukan adalah seseorang individu, bagaimana untuk individu yang tidak ada a good support system, tidak ada basic needs, bagaimana untuk menghindarkan mereka supaya tidak fall through the cracks of the system. Sebab ini yang kita lihat, apabila tidak ada sokongan, tidak mendapat rawatan yang ampuh dan sebagainya, kemudian fall through the cracks, di mana mereka akhirnya berakhir di gelandangan.
ataupun dipenjarakan ialah sebab kita tak melalui rawatan kan Puan. Lepas tu berada di institusi kesihatan mental. Padahal kita tahu Dr. Rostam, recovery is in the community. Jadi kita kena expand community mental health services. Jadi bagi saya quick wins di sini adalah redistribute the existing resources yang kita ada sekarang ni, dan kemudian kita empower community via task shifting. Kita memberikan sedikit latihan kepada community di mana mereka akhirnya boleh menjadi resource, kerana kita perlu faham bukan semua individu perlukan clinical intervention. Kadang-kadang orang hanya perlu just the listening ear untuk mereka dapat meluahkan kepada seseorang individu yang lain, mengurangkan tekanan mereka dan untuk mereka dapat melihat apakah solusinya. Kadang-kadang kan Puan, bila kita dalam keadaan tertekan setiap hari, tertekan tak nampak jalan keluar, tiba-tiba Dr. Rostam datang, tiba-tiba Puan Anita datang. Kita memberikan perspektif, kita melihat daripada kacamata sudut pandang yang okey, ini solutionnya. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada masalah tersebut, solusi itu kita tidak nampak walaupun di depan mata contohnya. Jadi sudah tentu kita perlukan orang-orang lain untuk membantu kita Puan. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini bahawa kita perlu how do we ease the burden of the mental health system sekarang ini, sebagaimana how do we ease the burden of the health system. Jadi kita sebagai masyarakat, kita perkasakan community, apa sahaja yang kita boleh lakukan, kita cuba, kita jaga kita. Ini yang perlu kita laksanakan, dan saya tahu kita sebenarnya mampu dan kita boleh. Dan kalau kita lakukan ini Puan, sudah tentu semua individu yang bertarung dengan isu kesihatan mental, yang bertarung dengan penyakit mental, dengan bertarung dengan apa sahaja penyakit sekalipun akan dibantu, and nobody will be left behind, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih atas kata-kata daripada Puan Anita ya. Jadi dapat kita rumuskan kat sini ya, memang sangat penting ya masalah kesihatan mental ini untuk tidak dipandang sepi, tidak dipandang enteng, dan sentiasa untuk kita ni sentiasa memberikan kerjasama daripada pelbagai pihak. Yang penting adalah untuk mendidik masyarakat ya, supaya sedar dengan peranan kita, peranan masing-masing dalam membantu memecahkan stigma, tu yang penting, yang pertama, dan juga meningkatkan literasi kesihatan mental itu sendiri. Jadi pendekatan dan usaha untuk mempromosikan isu kesihatan mental ini perlu mengakar ke segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja, golongan belia itu tadi kan. Dan langkah-langkah ini mampu untuk membantu golongan berisiko menangani masalah gangguan penyakit mental dengan lebih awal, seterusnya tak adalah sampai ke tahap membunuh diri dan juga sebagainya. Jadi dengan kata-kata itu, maka berakhirlah sesi forum kita daripada kluster kerjaya ILID pada hari ini. Jadi dimohon oleh kepada para penonton, saudara dan saudari di luar sana untuk mengisi ruangan borang penilaian dan juga borang pendaftaran kita yang telah pun dipinkan di ruangan komen untuk memberikan maklum balas kepada tim urus setia kluster kerjaya. Jadi sangat-sangat saya menghargai effort dan juga kerjasama masa yang diperuntukkan oleh kedua-dua ahli panel kita, Dr. Rostam dan juga Puan Anita, untuk menjayakan sesi forum kita julung-julung kalinya bersama dengan kedua-dua panel kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan kepada anda di luar sana saudari-saudari sekalian, sama-samalah kita menjadi berperanan ya sebagai masyarakat yang cakna tentang isu ini, dan insya-Allah kita akan berjaya untuk membantu untuk meningkatkan literasi tentang kesihatan mental. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dengan kalimah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dengan program-program yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Dr. Terima kasih Puan Anita. Terima kasih Dr. Rostam, Puan Anita. Okey. Sebenarnya tak cukup masa. Ada kan? Tapi tak apalah, silakan. Tolong dengar. Tak apa, nanti saya tengok dekat video lagi. Alhamdulillah. Cari dekat YouTube dengan IG. Terima kasih. Invisible.
Yeah. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah